Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Ustazah Najiha untuk mengajar subjek Tauhid bagi darjah 5 untuk tajuk Ta'alluq Iradah. Baiklah murid-murid, seperti yang kita ketahui, untuk 3 perkara yang mesti ada pada sifat yang berta'alluq. Yang pertama, mesti ada bentuk ta'alluq iradah. Sebab hari ini kita nak belajar tajuk ta'alluq iradah. Yang kedua, tempat ta'alluq iradah. Dan yang ketiga, bahagian ta'alluq iradah. Baiklah, yang pertama kita lihat bentuk ta'alluq iradah. Bentuk ta'alluq iradah ialah takhsis, iaitu penentuan. Menentukan, mentakdirkan, menetapkan. Okey, ini bentuk ta'alluq iradah. Baiklah, perkara yang kedua mesti ada pada sifat yang berta'alluq untuk ta'alluq iradah ialah tempat ta'alluq iradah. Okey, pada perkara harus akli, iaitu perkara mungkin. Sifat iradah tidak berta'alluq kepada wajib akli dan juga mustahil akli. Hanya pada harus akli. Baiklah, perkara yang ketiga yang mesti ada ialah bahagian ta'alluq iradah. Okey, bahagian ta'alluq iradah ni ada 3. Okey, yang pertama suluhi qadim, iaitu pada peringkat perancangan, iaitu makhluk belum dijadikan. Okey, yang kedua tanjizi qadim. Okey, menentukan sedia kala. Okey, dan yang ketiga tanjizi hadis, iaitu berada dalam peringkat pelaksanaan, iaitu makhluk sudah dijadikan. Baiklah, kita akan lihat satu persatu bagi bahagian ta'alluq iradah, iaitu yang pertama suluhi qadim. Seperti yang kita ketahui, suluhi qadim ialah pada peringkat perancangan, iaitu makhluk belum dijadikan. Okey, patut dan selayaknya Allah menentukan akan nasib semua makhluk sejak azali, iaitu memang pun nasib makhluk telah ditentukan oleh Allah sejak azali dengan segala yang harus atas mungkin daripada wujudnya ataupun tidak, tempatnya, jihah atau arahnya, sifat-sifatnya, kadarnya, ini batasan, dan juga masanya. Okey, semenjak dari mula ditiupkan roh ke dalam jasadnya, dalam diri kita, tentang umurnya, rezekinya macam mana, dan Allah belum mengadakan mungkin pada peringkat ini. Hanya selayaknya Allah menentukan segala perkara yang tersebut itu. Jadinya ta'alluq ini masih dalam peringkat perancangan, belum dijadikan makhluknya. Baiklah, bahagian yang kedua bagi ta'alluq iradah ialah tanjizi qadim. Okey, tanjizi qadim ialah terlaksana kehendak Allah pada azali untuk menentukan keadaan mungkin tadi dengan perkara yang harus berlaku daripada 6 kemungkinan yang berlawanan. Okey, 6 kemungkinan yang berlawanan itu dipanggil juga sebagai al-mumkinat al-mutaqabilah. Okey, ada 6 perkara kemungkinan yang berlawanan. Baiklah, yang pertama ditentukan wujud, iaitu ada, menggantikan adam, iaitu tiada. Yang kedua ditentukan satu tempat, menggantikan segala tempat. Yang ketiga ditentukan satu pihak, menggantikan segala pihak. Yang keempat, ditentukan satu masa, menggantikan segala masa. Yang kelima, ditentukan satu sifat, menggantikan segala sifat. Dan yang keenam, ditentukan satu kadar, menggantikan segala kadar. Baiklah, kita lihat bahagian ta'alluq iradah yang terakhir, iaitu tanjizi hadis. Okey, iaitu terlaksana kehendak Allah untuk menjadikan mungkin dengan kewujudannya menurut takdir dan ketentuan Allah Ta'ala. Maka semua yang akan berlaku ini kepada mungkin adalah termasuk dalam qada dan qadar Allah Ta'ala. Okey, pada pelajaran yang lalu, murid-murid telah pun ketahui apa itu tanjizi hadis. Okey, tanjizi hadis ialah berada dalam peringkat pelaksanaannya, itu makhluk sudah dijadikan. Seterusnya kita akan lihat ada berapa bahagian rangka nasib kehidupan manusia. Okey, yang dah tertulis di Lauh Mahfuz. Nasib makhluk sudah ditentukan atau telah ditakdirkan dari sejak hidup sehingga mati. Panjang atau pendek umurnya,
bahagia ataupun tidak, derhaka atau berbakti. Okey, ada 4 bahagian rangka nasib makhluk pada Lauh Mahfuz. Baiklah, kita lihat yang pertama, ketentuan yang dinamakan suluhi qadim. Patut dan selayaknya Allah menentukan bahagian makhluk secara umum sejak azali, iaitu pada peringkat perancangan, seperti umurnya, rezekinya, segala halnya daripada ditiup roh sehingga akhir kesudahannya ke syurga ataupun ke neraka. Okey, yang kedua, ketentuan yang dinamakan tanjizi qadim, iaitu terlaksana kehendak Allah pada azali untuk menentukan keadaan makhluk dalam urusan umurnya, rezekinya dan hal lain daripada baik ataupun jahat orang tu, pandai ataupun tidak, kaya ataupun miskin dan seumpamanya. Okey, dan yang ketiga, ketentuan yang dinamakan qabdah. Okey, pada pelajaran yang lepas, kita pun telah ketahui qabdah ialah di dalam genggaman kudrah dan iradah Allah. Okey, iaitu keadaan makhluk berada dalam genggaman pertimbangan kudrah dan iradah Allah yang boleh mengekalkan ketentuan atau sebaliknya, sama ada Allah ingin menghidupkan kita atau mematikan kita pada peringkat menjadikan makhluk. Dan bahagian yang keempat iaitu ketentuan yang dinamakan tanjizi hadis, iaitu apa? Allah telah menjadikan makhluk berdasarkan apa yang telah ditakdirkannya. Okey, sebenarnya bahagian ini telah termasuk dalam bab takluk kudrah kerana berkait dengan perkara menjadikannya. Maka dapatlah kita simpulkan bahawa di dalam memahami aliran ketentuan nasib makhluk ini ada 2 sudut pandangan. Yang pertama dipandang dari sudut zahir, iaitu kita disyariatkan supaya rajin berusaha. Setelah berusaha, kita berikhtiar untuk memperbaiki kehidupan, okey, dan seterusnya berdoa, memohon dan bertawakal kepada Allah. Itu dari sudut zahir. Manakala dipandang dari sudut hakikat, iaitu semua perkara ini sebenarnya sudah pun termasuk di dalam ketentuan atau qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi Allah dah tentukan. Maka dapat difahami daripada ta'aluk kudrah dan iradah hanya berta'aluk kepada sekalian mungkin sahaja, iaitu boleh mengadakan dan meniadakan. Kedua sifat tersebut tiada berta'aluk kepada yang wajib dan yang mustahil, hanya pada perkara harus akli sahaja. Okey, sekiranya kudrah dan iradah yang berta'aluk kepada wajib dan yang mustahil, maka ada kesannya yang dapat kita lihat pada jadual ini. Baiklah, sekiranya kudrah dan iradah berta'aluk kepada yang wajib, maka kesannya akan terjadi tahsilul hasil, iaitu mengadakan yang sudah ada. Contohnya, Allah mengadakan zatnya yang sudah ada adalah tidak wajib. Allah mengadakan zatnya yang sudah ada. Okey, mustahil kerana hakikat wajib tiada, terima akan tiada. Sekiranya sifat kudrah dan iradah berta'aluk kepada mustahil, maka kesannya mustahil akan bertukar menjadi harus. Mustahil akan bertukar menjadi harus. Contoh, Allah mengadakan sekutunya iaitu syarikul bari. Okey, mustahil kerana hakikat mustahil itu tiada, terima akan adanya. Alhamdulillah, telah selesai sudah pelajaran kita bagi tajuk ta'aluk iradah. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran seterusnya. Syukran jazilan. Assalamualaikum.